Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes. Okay guys, so hari ni kita nak bincang pasal satu isu yang hangat diperkatakan dalam TikTok. So nak dijadikan ceritanya, isu ni dah lama geng. Kalau aku tak silap bulan 7, bulan Julai something like that lah. So aku rasa dalam berbagai isu yang hangat dekat seluruh Malaysia ni, isu ni yang aku rasa perlu korang sendiri ambil berat lah. Dan aku ada terbaca satu artikel mengatakan pasal isu yang viral kat TikTok ni. Okay, tapi sebelum tu aku nak minta jasa korang untuk like video aku dan jangan lupa subscribe video aku. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang sendiri boleh tahulah bila masa aku nak upload video kan. Dan tanpa membuang masa, kita akan terus kepada topik kita pada hari ini. Okay guys, so kalau korang tengok dekat salah satu video yang aku akan post lepas ni, korang akan tengok sendiri pasal budak perempuan tu, dia jalan terhuyung hayam. Kan, korang tengok sendiri dulu video tu. 3, 2, 1, let's go. Okay, so kalau korang dah tengok video tu kan, korang akan tengok sendirilah kenapa budak perempuan tu jalan macam tu. So, aku rasa budak perempuan tu dia jalan macam tu sebab dia katanya dia ambil salah satu bahan terlarang. Dan aku tak sure bahan apa yang dia ambil, cuma aku ada terbaca satu artikel. Banyak sangat artikel ni weh. So aku ada terbaca satu artikel pasal kisah yang terjadi di sebalik perempuan ni. So artikel ni cakap sebagai orang tua, tindakan serta pergerakan anak-anak haruslah diambil tahu supaya mereka tidak macam-macam di luar sana. Okay, ni first artikel yang aku baca So lebih-lebih lagi, jika kita melihat anak remaja yang sedang mengenal dunia, bergaul dengan mereka yang kurang berakhlak sehingga menjurus ke arah perbuatan yang kurang baik. Dia nak sampai kat kita kat sini bahawasanya dekat seluruh dunia ni, dekat seluruh Malaysia ni, tak semua orang baik dengan kita geng. Tak semua orang baik dengan kita. Mungkin orang tu berperangai baik tapi akhlak dia tak baik geng. Ada juga orang akhlak dia tak baik tapi dia baik. Macam mana tu geng? Korang explain sendirilah, korang beri pendapat korang sendirilah. So hal tersebut bimbang mereka terjebak dengan gejala yang tidak sihat seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan lah. So pergaulan bebas ni kira macam korang berdua-duaan, berapat-rapat macam tua. Tapi kalau sebagai kawan tu, aku rasa tak ada masalah. Asal korang jangan berpegang-pegang tangan, something like that lah. Macam tu lah. Lepas tu menghisap dada ataupun masalah moral yang lain. So aku tekankan kat sini berdasarkan apa yang aku baca sampai perengan ketiga ni, aku rasa poin dekat sini dia nak cakap kat kita lah, sebagai remaja zaman sekarang ni lah, kita ni terjebak dengan gejala yang tidak bermoral lah kan. Contoh macam korang tengok sendiri mana-mana video kat TikTok ke apa kan, something like that lah. Kita terjebak dengan perbuatan tu, ini kita akan gunakan perbuatan tu untuk kenakan orang lain. Tak baik geng, tak baik. So kalau nak buat tu boleh, tapi buat kat kawan korang lah, jangan buat kat orang lain kan. Nanti orang lain panas baran, korang kena pula gitu. So mana tidaknya menerusi perkongsian seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Nur Atira_M. Okay, ni pengguna TikTok dia lah. So dia telah berkongsi satu video keadaan seorang remaja perempuan yang berdiri terhuyung hayang sambil cuba membuat panggilan telefon di kedainya. Okay, so aku rasa korang ada tengok sendiri kan video tu kan. So menurut pengguna TikTok itu, pada awalnya remaja tersebut dan seorang lagi teman telah menghubungi adik lelaki dia. Kiranya dia bawa seorang teman dia sendiri untuk teman dia lah. So kiranya diorang ni macam ada hubungan lah, mungkin kawan ke apa ke kan. Telah menghubungi adik lelakinya untuk meminta bantuan kepada kawan orang dia sendiri ya, orang yang terdekat dia sendiri ya. So disebabkan itu, adiknya telah meminta bantuan Nur Atira_M untuk menjemput remaja-remaja tersebut. So kiranya dia dah minta lah. Sorry geng kalau aku berhenti ke apa kan, cuma aku nak explain kat sini so that korang sendiri boleh faham lah apa yang aku nak explain. So kiranya ni adik dia ni, dia nak minta bantuan daripada orang TikTok ni. So kiranya diorang ni memang ada kenalan lah kan, so that dia nak minta bantuan dia untuk menjemput remaja-remaja ni lah. Maksud aku remaja dengan teman dia sendiri lah. So oleh itu dia membuat syarat supaya membantunya dahulu di kedai sebelum menghantar pulang ke rumah orang tua mereka geng.
So point dia kat sini, dia nak minta, dia boleh je hantar tapi dia kena minta syarat lah. Dia kena buat syarat, kalau kau nak hantar barang aku, kau kena tolong aku dekat kedai dulu, something like that lah. Tapi taklah kejam sangat kan geng, sebab aku rasa diorang ni memang ada kenalan sesuatu lah, nak minta bantuan kononnya, something like that lah. So aku dengan adik lelaki aku dan anak buah aku tengah buat kerja dekat kedai kakak aku lipat kain. Okay, so diorang ni dua orang. Seorang tak khayal, yang seorang tu call adik aku suruh ambil diorang dekat sebuah rumah, hantar diorang balik ke rumah diorang. Oh, so kiranya yang khayal tu dia call adik dia sendiri untuk hantar dia pulang ke rumah. Oh, okay. So jadi adik aku minta tolong aku ambil diorang. Okey, boleh, aku ambil diorang tapi hantar lewat sikit sebab nak settle kerja dekat kedai. Aku pun pergi ambil dari kedai kakak aku. Dalam 10 minit sampai dekat diorang, dengan syarat tolong aku lipat kain dekat kedai. Okey, maksudnya dia boleh je tolong geng, dia boleh je tolong, tapi dengan syarat diorang ni kena tolong adik lelaki, maksud adik lelaki kepada kakak dia sendiri yang jual kain tu, untuk bantu dia lipat kain. Something like that lah. Aku harap korang faham kat sini Kalau tak faham tu korang faham-fahamkan je lah. So diorang okey dah aku ambil diorang dekat sebuah rumah yang ada lelaki yang bawa diorang dah tinggal macam tu je. So apa yang membuatkan pengguna TikTok terkejut, maksud aku Noratirah_M tu, adalah mereka dijemput di sebuah rumah yang ada lelaki, dan ketika berada di kedai, salah seorang berada dalam keadaan yang khayal. Oh, masa ni lah yang kena tu geng. Maksudnya dia dijemput oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. So bila diorang dekat kedai, diorang sampai kat kedai, masa ni seorang budak perempuan ni kena khayal. Oh, okey. So difahamkan mereka juga sudah tidak pulang semalaman di rumah. Hal tersebut dimaklumkan sendiri oleh remaja terbabit ketika mereka tolong mantap pulang. Oh, maksudnya dekat sini, poin dia pertama dekat sini dia cakap mereka juga sudah tidak pulang semalaman di rumah. So kiranya diorang ni mungkin sesat ataupun lari pada rumah, wallahualam, kita tak tahu. So hal tersebut dimaklumkan sendiri oleh remaja terbabit ketika meminta tolong menghantar pulang. Oh, so kiranya remaja yang call ni tadi diberitahulah dia nak cakap dia nak balik rumah, tapi dia tak tahulah, mungkin dia tak ada transportation ataupun dia tak tahu jalan pulang kan. Mungkin juga lah geng. Sampai dekat kedai, seorang budak jadi macam ni, maksudnya lalu lah. Masa ni kami sangat takut, tak tahu nak buat apa, sampai adik aku nak letak je budak ni dekat mana-mana. Lepas tu member dia yang seorang tu tolong aku lipat kain. Oh, maksudnya member yang seorang tu lagi, yang teman yang khayal tu tadi, tolong dia lipat kain lah. Dah siap aku hantar diorang dengan selamat. Rupanya dah semalaman diorang tak baik. Allahu, payah diorang tak risau ke? Okay. So aku tekankan poin dekat sini dia cakap diorang semalaman tak balik. Allahu. So maksudnya dekat sini diorang ni sebenarnya mungkin sesat ataupun tak tahu jalan balik ke, mungkin jugalah. Aku tak pasti, wallahualam bisawab. So tak hantar ke polis sebab kesian. Okey, mendengar kerangan komen, dia menjelaskan, orang TikTok ni dia menjelaskan mengapa dia tidak menghantar remaja tersebut ke balai polis adalah disebabkan rasa simpati. Mereka juga khawatir dipersalahkan kerana remaja tersebut mengaku mengambil bahan terlarang. Okey, so ini adalah komen-komen dia sendirilah, korang boleh baca sendiri kalau korang nak. So perkongsian tersebut telah membuatkan banyak pihak berasa sedih melihat keadaan anak muda seperti itu yang menjerumuskan diri ke lembah yang tidak sihat. So dalam pada masa yang sama, mereka juga turut berharap agar ibu bapa sentiasa memantau anak-anak, terutama golongan remaja, supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara sebegitu. Gitu. So perkongsian dibuat itu hanya menunjukkan keadaan remaja perempuan tersebut, dan tindakan lanjut mereka tidak dapat dipastikan. Okay. So seeloknya perkara sebegini dimaklumkan kepada penjaga dan berharap mereka segera mengambil tindakan supaya remaja terbabit tidak terus tersasar dari kehidupan yang normal. Oh, so kiranya diorang nak cakap kat sini bahawasanya kita sebagai ibu bapa ni lah, bukan aku sendiri maksudku kepada korang yang berada di luar sana, jagalah anak korang walaupun anak korang dah remaja, dah tua bangka sekalipun, korang kena jaga juga. Walaupun anak korang dapat dijaga diri, korang berilah nasihat ke apa ke kan, something like that lah yang aku boleh cakap kat korang.
beri nasihat. Kalau nak keluar tu, bawalah teman yang banyak. Kisahlah korang bawa 3 teman ke 5 teman ke, at least ada teman lah kan. Jangan bawa 2 orang geng, jangan bawa 2 orang, bawa 5 teman sekurang-kurangnya, supaya kawan korang tersebut tidaklah macam ni. Bukan aku nak tanuk lah, bukan aku nak marah lah, bukan aku nak nganuk lah. Cuma aku rasa pasal benda ni, dia just nak cakapkan kita sendiri bahawasanya kita kena jaga diri kita sendiri geng. Kita kena jaga diri kita sendiri. Sebab aku rasa kes ni memang agak berat jugalah, melibatkan seorang remaja yang terbabit dipercayai mengambil bahan terlarang. Mungkin ada suspek ataupun musuh dalam selimut yang buat dia macam ni, ataupun dia sendiri yang ambil. Kita tak tahu. Wallahu a'lam bisawab. Kita just berserah kepada Tuhan yang satu gitu. So aku rasa itu saja video kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.